Trio Yuk Dong Apa? 8.59 pagi. Ya, betul. Masih lagi bertemankan kami bertiga dalam rancangan Yuk Dong Apa? Saya Lily Khalid di Johor FM. Saya Mel dari Melaka FM. Saya Lina Anja dari Negeri FM. Ya, betul. Ingat sampai bilo-bilo Oh, wow. Wah, dahsyat. Baik, dan ada seorang lagi bersama dengan kita untuk siaran Yuk Dong Apa. Oh, ya ke? Siapa? Seperti yang diwar-warkan tadi personality Yuk Dong Apa minggu ini. Bukan calang-calang orang ya. Ya. Ayo, kita perkenalkan. Okey. Dekat dunia ni, kalau nak tahu ada 14 buah gunung melebihi ketinggian 8,000 meter. Okey. Dan kita nak cerita tentang gunung ke-8 tertinggi di dunia ni. Gunung ke-8 tertinggi di dunia ni, yang mana tetamu kita hari ini salah seorang pendaki sudah pun sampai ke puncaknya. Wow. Menuju puncak terus. Jadi jom Lily perkenalkan kepada anda semua tetamu kita pada hari ini, Muhammad Hafiz bin Bacok, pendaki Gunung Manaslu, gunung ke-8 tertinggi di dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, kita bersiaran macam tadi Lily bagi tahu kita ada orang Melaka. Saya kat sini. Mel. dan juga Mel ya? Mel. Ya, saya. Negeri FM kita ada Alin Anja. Okey. Penyampai radio wanita terbaik abad ini. Okey. Alin and Mel. Thank you. Betul. Dan untuk makluman semua abang ni kita panggil dengan gelaran Kicok, betul Ya, kawan-kawan semua panggil Kicok. Social media Hafiz Al-Kicok. Kicok, Nama nama Kicok. Ya. Baik, hari ni kita nak borak santai sebab pengalaman. Tak semua orang dapat sampai ke puncak antara gunung tertinggi di dunia. Gunung Ya. ke-8 tertinggi di dunia ni Ke-8 Mel tertinggi di dunia, ya. Gunung Manaslu, betul Ya, betul. Jadi macam mana sebenarnya Kicok boleh tercetus idea nak menawan puncak Gunung Manaslu tu? Kenapa banyak-banyak gunung Manaslu yang dipilih? Gunung-gunung Manaslu tu kat mana tu? Di Nepal. Oh, Nepal. Di Nepal. Okey. Ya, dia gunung ke-8 tertinggi di dunia. Sebenarnya jarang-jarang orang dengar lah. Kan Gunung Manaslu biasa orang dengar Gunung Everest. Ya. Jadi ini Gunung Manaslu ni sebenarnya saya pilih sebagai satu latihan saya Okey. untuk persediaan untuk ke Gunung K2. Gunung kedua tertinggi di dunia dan gunung paling mencabar di dunia pada tahun hadapan. Sebab tu Tahun tercetus ni hadapan. idea dia. Di Ya. Nepal jugalah. Di Pakistan kalau Pakistan. Gunung K2. Ya. Dahsyat gunung paling mencabar di dunia. Ya, dikatakan Maksudnya apa tu? gunungnya paling sukarlah antara daripada 14 buah gunung ni dan juga gunung-gunung yang lain dikatakan antara paling mencabarlah di dunia ya. Dahsyat Kita ni Bukit Beroga pun tak lepas lagi. Kita pandang je. Ini gunung Boleh ni. pelan-pelan. Kita dulu macam itu juga. Melaka ada Bukit Beruang je. Itu je. Bear Hill. Bear Hill. Itu je. Comel nama Bear Hill. Baik, nak cerita tentang 0 to 8,000. Ya. Itu apa? Program apa tu sebenarnya Kicok? Itulah ada panjang sikit cerita dia. Zero to 8,000 ni saya punya journey lah. Saya punya Okey. journey saya untuk saya capai saya punya dream, saya punya impian saya. Ya. Jadi dia sebenarnya zero to 8,000 tu ada 3 perkara lah. Yang pertama perjalanan saya tu bermula daripada zero. Saya sebenarnya berbasikal, bukan hanya berbasikal. naik gunung. Saya berbasikal daripada zero elevation daripada aras laut, Ya. kosong meter dari arah laut di Tanjung Piai. Okey. Kemudian saya berbasikal ke Thailand, Laos, China dan nak sampai ke Pakistan untuk mendaki gunung yang 8,000 meter tadi, Gunung K2. Solo bang. Dari semasa di Semenanjung saya ada kawan. Okey. Di Thailand saya seorang. Oh. InsyaAllah bulan 12 ni saya sambung di Laos sebab saya kena sambung-sambung sebab itu hari PKP. Okey. Ya. Jadi border tutup. Jadi saya terpaksa. Sepatutnya saya boleh one shot terus sampai Pakistan plan dia. Tapi tak boleh lah sebab Laos pun baru je buka ni. Ya. China tutup lagi. Ya, betul. Jadi saya terpaksa sambung-sambung. Jadi itulah daripada zero tu nak 8,000 tu sebab saya nak mendaki gunung 8,000 meter tu lah. Dan juga zero tu juga bermaksud saya daripada zero funding lah. Saya tak ada sponsor daripada awal. Wow. Dengan tak ada duit sebenarnya, berbasikal tak adalah guna sekat belanja makan itu je kan. Saya jalan je dulu. Kemudian zero support. Saya tak ada support daripada mana-mana pihak awalnya. Kemudian
bila saya sampai dekat sempadan Thailand, barulah kawan-kawan saya tahu tentang saya punya cita-cita nak mendaki Gunung Ketu dan berbasikal semuanya kan. Barulah kawan-kawan datang, dia orang support saya buatkan t-shirt yang saya guna ni. Oh, dahsyat. Nah, kita jual, maksudnya disebabkan kita tak ada sponsor, kita jual t-shirt, jual topi, jual apa dekat Untuk kita punya dapatkan website. dana, Ya, betul. Sampailah sekarang. Jadi itulah manifestasi kepada perjalanan saya lah. Cumanya sekarang ni bukanlah satu awalnya macam satu personal dream je awalnya. Sekarang ni dia dah jadi macam kita nak jadikan dia satu inspirasi buat rakyat Malaysia lah. Supaya berdikari, Malaysia tu berdikari. gambarnya, Dahsyat Macam tu. Harapnya dengan jemputan hari ni bersama dengan Kicop dapat memberi ilham lah buat remaja di luar sana betul. ataupun pendaki-pendaki yang mana biasa mendaki dekat dalam Malaysia ni cuba daki gunung antara gunung-gunung yang tertinggi di dunia. Ya, cumanya kita bila dah macam ni kita tak kita luaskan dah, bukan hanya sekadar mendaki. Kita nak berikan inspirasi kepada rakyat Malaysia untuk berdikari dengan apa-apa saja bidang sekalipun. Pekerjaan sebagai student, sebagai peniaga kan. Jadi itu inspirasi yang kita cuba berikan lah. Disebabkan saya bermula daripada zero dulu. Itu dia. Zero Kalau to tengok gambarnya 8,000. ramai ni. Maknanya kenapa? Kicop dengan siapa sewaktu ni ya? Saya kebetulan di gunung yang tu di puncak Gunung Manaslu gambar tadi tu. Saya dari Malaysia saya 2 orang. Seorang lagi partner saya namanya RJ Nagarajan. Ya. Saya berdua. Kemudian yang lain lagi ada 2 orang lagi adalah Sherpa kita masing-masing. Saya ada seorang Sherpa dan RJ Nagarajan ada seorang Sherpa dia. Jadi kami berempat masa sampai puncak tu. Baik, kepada anda yang sedang mendengarkan kita pada waktu ini boleh lihat koleksi gambar daripada Kicop sendiri sepanjang pendakiannya di Facebook Live Johor FM. Selalu dapat lihat gambar-gambar macam ni tau. Kita nak sampai ke atas sana pun susah Kita gambar Dahsyat lah. dekat konti je. Samalah kita babe. Tak ada gambar gunung-gunung, tak ada. Macam kita cakap tadi. Abang Kicop nak tanya cuaca kat sana memang sejuk kan. Jadi pakaian yang dipakai tu berat ke macam ni? Memang nampak macam Berat, tebal kan? Tebal kan? Tebal. Kalau jaket tu lebih hampir 3 kilogram sebenarnya kalau jaket saja. Kasut sebelah 1.6 kilogram. Wah. Sebelah tak termasuk kaki tu ada macam besi tau. Besi tu dah ada crampon dah, macam spike lah untuk kita berjalan atas salji. Saya ingat hampir 2 kilogram lah untuk sebelah kaki. Maksudnya Berapakah kan jumlah? Soalan matematik. berat tu semua kan. Secara totalnya. Berapakah jumlah kilogram semuanya? Bila kita dah pakai macam tu sebenarnya kita tak adalah rasa berat sangat. Macam kita berjalan, tapi kalau kita angkat rasa berat. Tapi sebenarnya ada cabaran berbeza lah kalau mendaki di Malaysia dan juga di luar negara, terutama sekali tempat musim sejuk dengan beratnya nak dibawanya lagi kan, dengan cuacanya lagi. Adakah itu antara cabaran-cabaran sebagai seorang pendaki? Macam mana sudah Kicop? tentu dia berbeza, sangat berbeza, terutama dari segi ketinggian. Sebab di ketinggian melebihi 2,400 meter ni kita boleh kena penyakit acute mountain sickness ataupun penyakit akut gunung. Dia boleh kita muntah, pening, bagainya, sampai ada kita simptom dia dan boleh otak kita boleh bengkak, dipanggil cerebral edema ataupun paru-paru kita berair. Jadi dan sebab tu ada banyaklah kejadian-kejadian yang sampai mati semua banyak. Dan masa saya di Gunung Manaslu 3 orang meninggal. Oh, masya-Allah. Ya. Itu nak tanya, bila kita mendaki tu kan, semestinya pegawai kesihatan ada di bawah sekali ataupun siap sedia dekat bawah? Tak ada. Dia di base camp ada daripada kita punya base camp support adalah medical macam itu yang akan membantu, tapi very very basic saja. Selebihnya kalau ada berlaku kejadian apa-apa, dia akan rescue kita melalui menggunakan helikopter lah. Ada ramai di Gunung Manaslu, ramai di rescue dan terus ke Kathmandu di Nepal. Dalam banyak-banyak gunung. Saya teka-teki Macam teka-teki. Dalam banyak-banyak gunung, kenapa gunung yang ini menjadi pilihan Kicop? Okey, betul. Gunung Manaslu, okey, sebab saya untuk mendaki Gunung Ketu tu, dia gunungnya tinggi 8,600 meter. Jadi sebabkan Gunung Ketu ni gunung yang paling suka, gunung susah kan, paling mencabar. Jadi saya perlu naik gunung lain yang hampir sama tinggi dengan dia sebagai latihan persediaan. Gunung Jadi ni kalau kita tengok sama je rupa dia. betul. Jadi saya
plan saya kena mendaki 2 gunung yang melebihi 8,000 meter sebelum sampai ke mendaki Gunung Ketu. Jadi saya pilih Gunung Manaslu ni sebab dia yang paling murah lah sebenarnya. Daripada banyak 14 tu, dia yang paling murah, dan yang paling mahal Everest dan Ketu lah sebenarnya. Okey, jadi saya cari yang paling murah dulu sebagai orang kata yalah latihan. Kita pun tak ada duit, tak ada sponsor kan. Kita cari duit sendiri. Alhamdulillah berjaya lah. Tapi saya akan naik satu lagi sebagai persediaan pada bulan 4 nanti. 4 dan 5 di Gunung Lhotse. Gunung Lhotse yang kelima tertinggi di dunia. Itu di mana pula? Sebelah Everest. Betul-betul sebelah. Sebelah je. Ya. Jiran. Beza satu hari je. Kalau saya maknanya kita akan berpecah di camp 4. Kita akan berpecah di camp 4. Kalau satu hari saya ke Everest dan satu hari lagi ke Gunung Lhotse macam tu. Nak tanya jugalah. Yeah. Kicok, masa mendaki tu kan, ada tak ribut salji? Ya, betul. Memang waktu di Manaslu tahun ini dikatakan cuaca yang paling antara yang paling ekstrim ekstrim berbanding tahun-tahun sebenarnya sampai sekarang. Saya rasa sampai sekarang di Nepal ada kebanyakan negara pun cuacanya berubah lah. Jadi tahun ni disebabkan cuaca hanya 20% saja yang berjaya sampai ke puncak daripada semua pendaki. Ya. Jadi saya bernasib baiklah. Saya rasa rezeki yang Tuhan berikan kepada saya berpeluang. Kebetulan hari yang kita ambil keputusan menentukan hari tu, kita decide sendiri. Maksudnya kita buat strategi sendirilah. Kebetulan strategi daripada grup saya ni, rezeki dia cuaca baik. Macam itu. Jadi orang lain yang kebetulan naik pada hari yang cuaca tak baik, ramai yang semuanya tak berjaya lah. Kesian jugalah. Alhamdulillah. Itu antara cabarannya. Nak tanya jugalah, kalau lihat dekat video tadi tu, nampaklah beberapa orang juga yang mendaki tu kan. Tim Kicok sendiri sebenarnya ada berapa ramai? Saya 2 orang dan 2 orang Sherpa. Jadi saya 4 orang. Hanya 4 orang. Dekat sana ada berapa pasang kemah jugalah? Di setiap camp tu kita pasang kemah. Kalau di base camp, base camp kita setinggi 4,700 meter. Kita akan dapat kemah yang individual lah, seorang satu. Dan dia fasiliti dia bagus lah. Ada makan, ada toilet, ada internet, boleh mandi air panas. Base camp tu dia macam perkampungan. Okay. Above base camp kita ada 4 camp lagi. Camp 1, 2, 3 dan 4. Jadi makin tinggi dan atas tu fasiliti dia dah tak ada lah. Kita cuma ada kemah saja. Kita akan share dengan partner kita. Makan pun very basic. Macam toilet semua tak ada lah. Dia akan toilet open macam tu lah. Macam tu. Mencabar je. Itu antara cabarannya lah. Baru nak tanya, kalau mendaki tu kan, kerja bertergasa kan, sebab kasi sejuk kan. Ini soalan yang paling popular sekali dari saya. Agak-agak macam mana kalau masih mendaki kan, tiba-tiba alamak tahan lah kan. Itu sebenarnya untuk kita lelaki senang lah. Ni saya cerita dengan perempuan pun sama tau. Dia memang kalau dekat camp, dia adalah salji kan, dia boleh tinggikan sikit, bagi kepung sikit, jadi tak nampak sangat lah. Tapi kepala nampak. Tapi kepala nampak. Perempuan pun sama tau. Semua setiap camp, kecuali camp 4 dia akan kita pandai-pandai sendiri je lah. Camp tu dia lagi sangat ekstrim. Angin dia kuat di camp 4. Tinggi je dah hampir 8,000 meter, 7,400 meter tak salah saya di camp 4. Jadi dia tak dapat lah nak buat macam kubu tadi. Tapi orang perempuan pun sama macam itu juga. Kadang-kadang kat tengah jalan. Jadi memang kita kena sesuaikan diri lah. Survival orang kata ni. Mencabar Tapi kalau ikutkan tempat macam ni bukannya tempat tumpuan orang ramai pun. Jadi ada lokasi-lokasi yang rasanya sesuai untuk kita lepaskan hajat. Silakan. Tak juga sebab dia open tau. Kita dalam salji ni tu mana ada pokok ke apa kan. Memang kena sesuaikan diri lah. Lepaskan hajat je, semua padang sana. Macam tu. Macam tu nampak tak, dah boleh jadi pendaki. Baik, sekejap lagi kita nak sambung lagi borak santai Ali dan Zaman bersama dengan personaliti undangan Yodongaba minggu ini. Pendaki gunung Manaslu, gunung yang ke-8 tertinggi di dunia. Untuk bukan kaleng-kaleng. Program 0 to 8,000 betul kan? Dan banyak lagi nak tanya lah, perkongsian pengalaman sebagai seorang pendaki. Bukan sebarangan gunung ini antara gunung yang tertinggi di dunia. Nak tahu apa? Sekejap saja lagi Baik, lagu ni macam sesuai je. Betul. Dah sampai puncak. Betul. Standing in the eyes of the world. Bendera Malaysia pun dah ada dekat sana dah. Lagu nyanyian daripada Norzila binti Haji Aminuddin ataupun Ella. Jom kita dengarkan bersama hanya di Yodongaba.
Okey. Okey. Ni kita nak berinteraksi dengan penonton Facebook Live pula. Kita tengok apa diorang komen. Saya boleh panas kan? Boleh? Masuk dekat Facebook Live Johor FM tu. Okey, hai, selamat pagi. 9.13 minit pagi. Lily tidak keseorangan di Konti Johor FM. Kita bersama dengan orang hebat, pendaki, antara pendaki gunung tertinggi, ke-8 tertinggi di dunia lah. Gunung yang agak tinggi juga tu. 8,000 meter Kicap. 8,100. Uish, dahsyat lah Kita tingkat 4 je dah gayat dah. Okey, sambil kita berborak santai dengan Kicap, lepas ni ada banyak lagi nak tanya, nak berkongsi pengalaman beliau. Sambil tu Lily nak lihat lah siapa yang hadir di Facebook lah Johor FM pada waktu ini ya. Syarizal Izan, hebat Kicap katanya. Lepas tu kita ada juga Muhammad Faizal Isa. Hai, selamat pagi. Cik Nong, kita layan dari PD katanya. Port Dickson Sojuk pagi ni. YDB kasih panas sikit. Terbaik, layan selamat pagi juga buat Kak Aini Isa, ada Abang Abdul Jalil Paimin. Masih dekat umrah lagi masih menunaikan umrah. Abang Abdul Jalil Paimin ni dekat Madinah. Salam dari Madinah. Semoga mendapat umrah yang mabrur ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kafiz Al-Kicap. Ini Kicap dah masuk dekat Facebook Live Johor FM. Jadi anda boleh tanya, nak menyapa beliau. Nanti beliau akan reply kalau sempat. Sempat ke? InsyaAllah sempat Baik, siapa lagi? Kita ada juga safaan daripada Siti Salwa. Hai, selamat pagi. Yang Taufu pun masuk juga ni. Selamat pagi ya awak. Wan Safari. Assalamualaikum DJ Bertiga. Ada ni tengah driving on the way ke tempat kerja sambil layan Yodo Ngaba. Terbaik. Layan saja, dengar saja. Jangan driving sambil menaik Okay, Asma Mazina. Hai. Corak pelangi baju ni of course. Orang Sedili Kota Tinggi pada masuk ni, Angacun. Katanya salam Yodo Ngaba. Buat Johor FM Permata Selatan. Salam kenal daripada Angah di Tanjung Sedili. Siapa lagi? Kak Zaitun Amir. Selamat pagi. Siapa lagi nama-nama belum disebut Wajima Wa Amin pun masih menonton. Dan selepas ini dengarnya kita nak banyak lagi nak tanya dengan Kicap ni tentang pengalaman beliau. Ini rehat berapa bulan ni? Saya ni bulan 2 bulan je. 2 bulan je. Saya ke Laos dah. Kemudian bulan 4 ke Nepal balik. Dahsyat bukan senang tau. Hujung tahun dia winter, jadi kita tak boleh naik gunung sangat. Ini rehat pun bukan sebarang rehat ada latihan stamina kan? Ya. Setiap hampir 5 hari seminggu. Dahsyat. Bukan senang Mental pun nak kena kuat tu kan. Dari sekarang nak kena jaga pemakanan. Jaga makan, jaga kita punya fitness lah. Kena sentiasa maintain. Kita tak boleh nanti drop, susah nak naik balik. Kena diet lah. Dia bukan diet, kita kena makan. Sebab makanan yang seimbang. Kalau kurus sangat tak boleh sebab kita perlukan otot, kita perlukan muscle yang dan strength yang sesuai untuk pendakian. Besar sangat tak boleh juga. Jadi kalau kurus sangat pun tak sesuai juga. Jadi turun berat badan tu tak bagus lah untuk saya. Jadi macam Kicap sendiri ada jurulatih dekat gym ke? Saya ada 2 personal trainer. Kalau di sebab kadang-kadang saya duduk di Selangor, saya bersama saya punya fitness trainer saya di Free Time Athlete. Kalau di Johor saya bersama Smart Gym. Itu antara perkongsian daripada Kicap ni siapa yang menonton live dapatlah dengar. Yang tak menonton dengar saja, tak tahu cerita. Tapi tak apa, selepas ini kita nak sambung lagi borak santai bersama dengan Kicap, juga Mel dan juga Alin. Okay, jom. Teng teng teng. Yep, kembali semula dalam rancangan Yodo Ngaba. Dan kita masih lagi bersama dengan personaliti Yodo Ngaba minggu ini. Namanya Kicap ataupun Muhammad Hafiz bin Bachok pendaki Gunung Manaslu, gunung ke-8 tertinggi di dunia. Wow, Kicap dah sampai puncak lah kan. Rezeki Mel dah sampai puncak mana? Puncak hati awak. Hebat Mel. Alin diam Kita tak nak campur orang bujang ni. Kita bagi laluan. Baik, tadi Kicap sempat juga kongsi pengalaman lah kan. Sambil kita dengar lagu Ella tadi, Standing in the Eyes of the World tu.
Dia cerita kena latihan stamina. Walaupun Ya cuti, ke? ada latihan. Tak boleh kurus sangat. Kena jaga berat badan, kena jaga pemakanan. Kena fit. Mental pun kena jaga. Dan kalau lihat sendiri Kicok di Facebook Live Johor FM orangnya pun memang berotot dan juga memang bertenaga tau. Wow. Sebab dari segi dia jawab soalan, dari segi dia bercakap kan, memang nampak semangat dia besar lah. Ya, semangat membara. Itu nampak. hashtag yang saya selalu pakai. Wow. Ya. Apa lagi sekali? Semangat membara. Dengar tu. Ya. Nak pinjam boleh? Boleh. Boleh. Saya paling suka satu lagu daripada Faizal Tahir, Gemuruh. Saya selalu gunakan lagu tu sebagai saya punya memberi semangat lah. Oh, masuk dalam RO cepat. Ya, semangat membara. Kalau penerbit penerbit ada ni tau. Ya ke? Alamak. Baik, mungkin Alin dan juga Mel ada nak tanya. Saya nak tanya sebab kepada Abang Kicok lah, sebab kita tahu tengok suit pakai tebal kan, ada pakai glove. Nak tanya jugalah, pernah tak walaupun dah pakai glove tu, pernah tak jari tu beku ataupun kaki macam kaki beku? Kesan Kebetulan. sejuk tu. Sebab ada live saya boleh tunjuk lah jari saya masih hitam sebelah ni. Oh, ya ke? Ya, kalau dekat live mungkin nampak saya punya jari kelingking saya. Oh, nak tengok. Nampak tak dekat ni? Tapi ni cuma dia masih hitam. Dalam 3 minggu ataupun 4 minggu lepas dia keras. Oh, ya ke? Dia keras dan saya sebenarnya masih rasa kebas dekat ujung jari lah. Semua jari saya je masih kebas. Dia punya side effect lama Dia punya Dia mungkin saya rasa mungkin berbulan lah, saya tak pasti. Benda muka saya masih ada frost nip, kiri kanan ni hitam di pipi saya. Ni semua akibat sebab terlalu sejuk lah. Kita panggil frost nip ataupun frostbite nama dia. Kalau tak diberitahu kami tak tahu. Ya. Ingat pakai jerawat. Orang ingatkan muka bekas accident ke apa kan. Sebenarnya pipi saya ni sebab terlalu sejuk tadi. Dia sebab pipi saya terbuka. Kalau tengok gambar, saya pakai topeng oksigen. Okey. Tapi bahagian tepi ni dan mata saya pakai goggle kan. Tapi sebenarnya tepi ni dia terbuka, tak boleh nak tutup. Jadi memang yang itu yang Terdedah kena. lah dekat cuaca. Dia kalau dah jadi situ, kalau kita mandi air panas ke, memang takkan Berubah lah. Dia lama lah. Lama okey, saya saya punya jari ni salah satunya saya punya glove terbang, kena angin kuat kan. Kita Kuat buka betul glove. angin. Ya, angin waktu saya Ribut. naik ke Camp 4. Okey. Hari tu 60 ke 70 km sejam. Uish. Dan memang angin kuat lah pada hari itu. Tapi pada hari ke puncak okey. Ke puncak lebih kurang 20-30 km sejam. Jadi itu sebab tu rezeki saya dia boleh sampai ke puncak lah. Dia macam itu. Sebab ada satu hari tu yang saya sepatutnya naik ke Camp 4, saya terpaksa patah balik kerana angin terlalu kuat lah. patah balik. Terpaksa patah balik. Jadi kita Bahaya, punya perjalanan tu kita diarahkan untuk turun balik dan berehat lagi satu hari dan merancang semula lah. Gitu. Dan tanya juga, hari tu ke Gunung Manaslu tu nak sampai puncak tu, berapa lama masa diambil tu? Sebenarnya saya punya the whole perjalanan saya 35 hari. Uish, Ya. 35 hari babe. Wow. Lebih sebulan. Wow. Ya, kan? itu pun kira paling pendek tu. Gunung Ketu nanti 2 bulan. Ya. Sama lebih kurang Gunung Everest pun hampir 2 bulan. Tapi nanti dia akan berehat dekat camp lah Kita panggil tadi camp induk, base camp yang ada facility, jadi kita boleh berehat kat situ lah. Ada macam-macam Itu dia. Soalan seterusnya. Datang sini memang kena jawab soalan. Ya, memang. Tanya-tanya. Kalau yang dekat live pun boleh tanya, senang. Okey, untuk dietnya macam mana Abang Kicok? Okey, diet saya kena sebelum waktu dekat sini lah, sebelum kita pergi, saya jaga saya punya pemakanan protein supaya badan saya tak terlalu susut bila berlatih. Saya tak adalah berotot sangat, maksudnya badan besar yang orang kata sador tak. Dan sebab saya tak boleh terlalu besar sangat juga, berat. Dan bila terlalu banyak otot juga, terlalu banyak besar, kita perlukan banyak oksigen untuk kita badan kita berfungsi. Sedangkan dekat gunung ni oksigen dia sangat rendah. Biasanya waktu COVID orang sekarang selalu cek oksigen kan. Betul. Bawah 90% dah masuk hospital. Ya. Kita kat sana 45-50% pun ada. Serius? Ya, betul. Ya. Normally biasanya 80-70 tu normal lah. Tu normal. Sebab oksigen dia sangat-sangat rendah. Sebab tu waktu hari kita ke puncak tu kita gunakan oksigen yang kita bawa lah, ada tong kita dalam beg. Jadi sebab tu kita beran pemakanan tadi kita kena jagalah. Waktu dekat sana susah sikit jaga sebab makanannya macam very basic lah untuk kita sampai ke puncak. Jadi saya bawa
makanan macam coklat energy bar. Abang belacan Ya. Oh tak boleh. Saya tak boleh. Saya ada bawa macam sambal ikan bilis kan. Ya. Sedap kan? Ke sana saya tak boleh nak makan. Kenapa Pedas. Sebab tu dia kat sini sebenarnya pedas tu saya boleh makan. Tapi bila sampai ke sana kadang sejuk, kering, mulut kita pecah-pecah. Yelah, Bibir kan? pun sakit. Jadi tak boleh nak selesa. makan. Tak boleh nak makan sebab bibir kita pecah. Kang cabaran kang nak buat kubur tanai. Saya bagi orang tu makan sikit tak boleh. Jadi konon-konon nak bagi selera makan lah. Tapi tak selera juga akhirnya. Nanti saya akan datang, saya cuba makanan lain lah. Yang lebih sesuai mungkin. Nak tanya juga lah, waktu mendaki dekat Gunung Manaslu tu ada tak tekanan emosi sikit? Macam rasa macam tak boleh teruskan lah. Dia waktu sebab cuaca tadi, sebila saya kena patah balik tu, dan kemudian berlaku runtuhan salji. Ada banyak runtuhan salji dan beberapa orang mati. Uish. Kemudian ada satu hari tu runtuhan salji dan seorang mati, dan 13 orang cedera. Dan kita, pada saya sendiri, saya fikir saya dah tak boleh naik dah ni. Sebab biasanya macam tu kejadian dia agak besar lah. Mungkin dia akan tutup terus gunung tu, maknanya orang lain semua tak boleh naik. Tapi rezeki lagi sekali esoknya cuaca elok dan rescue boleh datang segera dengan helikopter semua. Jadi kita boleh teruskan perjalanan. Kalau cuaca masih teruk, mungkin kita tak boleh naik terus. Kena patah balik. Kena patah balik dan balik terus. Ramai macam itu. Yang jenis kena patah balik ni memang ramai. Terus balik terus tu pun ramai. Kena buat perancangan lain pula. Ya. Dia macam itu, bila kita dah naik terlalu tinggi, badan kita dah letih. Kita nak naik balik biasanya dah tak larat dah. Nak tanya juga, masa mendaki tu pernah tak tergelincir? Ada, tapi tak berapa jauh lah, sikit-sikit je lah. Okay. Alin ada apa nak tanya? Kita yang tengah fikir nak tanya apa. Tapi jarak antara sudah pun mendaki Gunung Manaslu ni dan kemudian nak ke yang gunung kedua tertinggi ni ambil masa berapa lama ya? Itu hari Gunung Manaslu bulan September. Saya akan mendaki Gunung K2 pada bulan Jun. Bulan Jun 2023 bermulalah. Maknanya memang satu gap ataupun jarak yang memang diperlukan ke, ataupun kalau orang yang mendaki ni dia boleh dalam masa 2-3 bulan dia boleh on untuk next. Disebabkan itulah musim pendakian. Gunung ni dia ada musim-musim dia. Ialah kita ada 4 musim. Jadi kita tak boleh mendaki pada musim sejuk. Sekarang ni dah masuk winter kan. Paling awal biasanya gunung-gunung macam ni pada bulan 3 baru kita boleh sesuai mendaki lah. Jadi sebenarnya selain daripada tu, jadi memberikan saya peluang untuk saya habiskan saya punya kayuhan tadi. Sebab saya sibuk ngayuh pula. Cita-cita saya macam itu. Cita-cita saya nak berbasikal sampai ke Pakistan dan mendaki gunung K2 tadi, kedua tertinggi di dunia. Itu cita-cita yang saya nak buat dan saya cuba nak sampaikanlah kepada masyarakat. Bukannya satu-satu yang gunung ni sajalah. Bukan mesej saya bukan hanya gunung, tapi dalam semua perkara lah untuk semua orang. Nak tanya Bang Kicuk, basikal tu basikal yang macam mana? Biasa-biasa ke ataupun luar? Tak adalah macam biasa kan? Luar biasa. Basikal biasa. Basikalnya biasa, murah je. Kalau basikal orang selalu ingatkan mahal kan. Murah je, 2-3 ribu gitu je. Tapi kita bawa basikal. Kita bawa barang banyak lah. Kita camping. Macam saya di Thailand, saya seorang. Dan sebabkan saya seorang, saya nak jimat lah. Tak adalah nak tidur hotel tiap hari. Saya kebanyakannya camping, tepi jalan, seorang. Itu lagi seronok sebenarnya. Tidur dekat masjid. Kalau tempat yang ada ramai Islam, ada masjid, saya tidur kat masjid. Tepi pantai, tidur kat sisi minyak. Ada tumpang kedai makan, kafe, macam-macam lah. Kebun kopi. Jadi best pengalaman tu lah. Dilah ni saya tak tahu. Jadi nak tanya dari Negeri FM ni, yang last yang terakhir lah Kalau orang tengok orang yang mendaki ni, dia kira dia pergi mendaki je untuk rekod saja. Sebenarnya apa sudut pandang berbeza untuk orang yang mendaki? Sebenarnya dia dapat apa di sepanjang sebelum, semasa dan selepas pendakian dia? Ya, betul. Pertama sekali tentu kita adalah satu kepuasan dirilah untuk kita capai. Masing-masing ada minat tersendiri untuk dicapai. Betul. Impian tersendiri. Orang yang memancing mungkin ada impian sendiri. Orang main golf ada impian dia sendiri. Betul. Saya adalah seorang pendaki dah lama lah. Saya hampir 27 tahun sebagai pendaki. Jadi ini satu impian kita yang sangat besar lah. Jadi apa yang kita dapat sebenarnya banyak pengalaman dan juga kita punya pengajaran hidup jugalah, dan kita bawa kepada kehidupan kita seharian sepanjang hidup. Saya dapat satu nasihat lah sewaktu saya mendaki berbasikal di Thailand.
Dia kata hidup kita ni kita kena cari satu makna kehidupan. Begitu. Jadi makna kehidupan ni berbeza bagi semua orang lah. Betul. Bagi semua orang. Ada orang mungkin makna kehidupan ni bukan hanya kekayaan ke wang ringgit, tidak. Dia adalah pengalaman kita yang kita bawa sampai, dan sumbangan kita juga. Dan sekarang saya cuba memberikan sumbangan lah kepada masyarakat melalui apa yang saya buat ni. Cuba memberikan inspirasi kepada anak-anak muda, sekurang-kurangnya pada anak saya sendiri, sekurang-kurangnya. Kalau bukan untuk orang lain. Ya, supaya anak saya sendiri nampaklah, oh ayah saya ni dia bersungguh-sungguh, semangat, membara saya cakap tadi. Jadi mungkin dalam hidup dia nanti, mungkin dia bekerja, mungkin dia belajar, dia pun ada semangat yang sama lah. Bukan saya nak dia naik gunung juga. Kalau dia nak naik gunung juga, baguslah kan. Tapi apa saja bidang dia nanti. Ya, itu yang kita cuba sampaikan. Mana tahu buat rekod anak beranak sampai ke puncak gunung. Itu mungkin rezeki lain lah. Ya, okay, nak tanya jugalah, macam saya dah dengarkan perkongsian daripada Abang Kicuk ni kan. Saya mula berminat untuk mendaki gunung. Boleh. Okey, tapi saya tengok tadi dekat gunung internet Gunung Manaslu tu kan, memang kata sangat cantik Dan kalau macam saya dah terminat untuk panjat gunung macam Gunung Manaslu yang cuaca sejuk. Jadi perkara pertama untuk orang yang ada minat ni, apa yang perlu dilakukan? Persediaan persediaan. Kena panjat gunung kat sini dulu ke macam mana? Ya, betul. Macam saya juga, kita bermula daripada bawah. Tiba-tiba nak terus naik gunung tinggi macam tu mungkin susah lah kan. Pengalaman dari situ kita develop kita punya mental lah. Kalau kita terus naik tinggi susah, kita mental memang down. Betul. Jadi apa yang saya buat sebenarnya, saya lama lah kalau saya dah macam saya kata tadi 27 tahun. Saya bermula daripada umur tingkatan 5 lagi. Jadi 17 tahun. Jadi saya banyak mendaki gunung dalam negara. Banyak saya mula-mula kemudian ke Indonesia, Gunung Kinabalu of course. Kemudian saya ke Taiwan. Pertama kali saya mendaki gunung yang salji ni di Taiwan. Kemudian saya tingkatkan saya punya pengalaman saya ke New Zealand. Saya belajar untuk mendaki gunung alpine. New Zealand Ya, di New Zealand. Kemudian saya ke Kilimanjaro di tertinggi di benua Afrika. Di Tanzania, Gunung Kilimanjaro. Kemudian selepas itu saya ke Gunung Aconcagua di Argentina. Gunung tertinggi di benua Amerika Selatan. Argentina. Ya, di Argentina, hampir 7,000 meter, 6,900 meter. Dan saya juga pernah ke Gunung Cartens Pyramid. Jarang orang dengar ni. Cartens Pyramid di Arab lah. tak. Piramid dekat Arab di Papua, Indonesia. Ya. Ada salji dekat Indonesia. Ya ke? Ya. Baru tahu dekat Indonesia, Gunung Cartens Pyramid ada salji. Dia sebab dia hampir dengan Australia. Indonesia ni besar kan negara dia. Betul. Gunung Cartens Pyramid ni gunung tertinggi di benua Oceania. Ada juga orang buat rekod lah. Dunia ni ada 7 benua. Kita ada yang buat rekod mendaki 7 puncak tertinggi di 7 benua yang dinamakan World Seven Summit. Orang Malaysia tak salah saya ada 3 orang dah buat. Datuk Mukarrabin, ada 2 orang lagi. Dan kawan saya tadi RJ Nagarajan juga antaranya hampir lah. Dia nak tinggal Everest 1 lagi. InsyaAllah tahun depan dia akan naik Everest. Saya ke Lhotse. Saya nak tanya boleh? Tanya satu. Berapakah perbelanjaan? Lebih kurang Itulah sebab itulah cabaran, antara cabaran juga. Tadi tanya cabaran kan. Ni kita punya financial funding lah. Sebabkan saya sampai sekarang kita tak ada dapat sponsor. Jadi kita kena cuba usaha sendirilah. Berdikari, Malaysia berdikari. Kos dia sebenarnya untuk Gunung Manaslu ni sahaja RM100,000. 100,000? Ya. Termasuk kita banyaklah perbelanjaan dia dengan flight semua. Kemudian Gunung K tu USD hampir RM40,000, 40,000 USD. Lebih kurang 120. Ya. Jadi keseluruhan saya punya kos untuk semua, termasuk latihan Gunung Lhotse tadi, saya juga berbasikal. Bukan tu je, saya ke Iran juga untuk buat latihan. RM570,000 saya yang kita anggarkan. Setengah juta. Ya. Jadi itu satu cabaran lah. Jadi selain kita nak kumpulkan dana tu, saya terpaksa jual rumah. Macam itulah.
Pengorbanan Ya. Sebelum capai satu-satu kejayaan kan, ada sesuatu yang kita korbankan. Ya. Betul. Kita Dan- banyaklah kita cuba cari duit sendiri. Itulah salah satu caranya saya jual rumah saya. Gitulah. Dan orang sekeliling antara penguat semangat lah Alhamdulillah, Memang saya ada isteri yang sangat-sangat supportif. Ada kat Kunti ni. Sebut sikit namanya. Nama dia Syuaibatul Islamiah. Boleh cari juga kat Facebook. Okey. Yalah, kita ada anak-anak. Saya ada 4 orang anak. Jadi bukan senang untuk kita tinggalkan anak-anak, isteri kita nak menguruskan anak-anak. Itu satu benda yang besar lah. Kebanyakan orang nak keluar seminggu satu malam pun nak minum dekat mamak satu malam pun susah. Jadi ini satu benda yang saya sangat-sangat hargai, yang suka orang kita dapat lah, alhamdulillah. Kemudian mak saya pun sakit, mak saya bedridden. Memang dekat atas katil, dah tua lah, sakit tua. Jadi sebenarnya saya yang jaga mak saya lah. Waktu saya ada kat sini. Kecuali waktu saya keluar macam itu sebulan ke, kakak saya dan bantu. Jadi saya sekarang macam itulah, jaga mak. Kemudian yalah, impian ya, kita nak, sebab saya sebenarnya mengejar umur juga. Saya tak nak bila dah terlambat, bila kita dah tua ke apa, baru nak kejar impian tu, saya dah terlambat pada saya. Sebab saya, impian saya ni terlalu besar untuk saya, dah perlukan tenaga yang orang kata tak boleh. Bukan tak boleh, bila dah tua tu boleh, tapi chances dia mungkin lebih kecil lah. Betul. Ya. Limited. Ya, saya mengejar umur, jadi saya kena buat cepat. Saya segera buat. Dah lama sangat dah simpan impian ni. Yelah, mendaki je dah 27 tahun sudah bujang, dah anak dara dah umur macam tu kan. Apapun di sebalik kejayaan lelaki, di belakangnya ada wanita. Ya, betul. Senyum misterinya. Saya dah fikir ayat ni tadi, apa ayat ni tadi? Baru keluar. Patutlah dia diam je ni. Okey bang, yang terakhir, kata-kata harapan ataupun semangat kepada anak-anak muda yang mungkin nak mencuburi minat macam abang ni kan, sampai dah berjaya panjat dah berdaki gunung tertinggi ni. Ya, semua orang gunung satu, apalah, termasuklah apa minat yang lain lah. Saya cuba nak sampaikan. Yang pertama sekali, kena mula. Okey. Macam mana saya mula, tak kisahlah saya mula 27 tahun lepas, tapi untuk mulakan perjalanan saya ni, untuk ke Gunung Ketu ni, satu hari tu saya terus keluar je rumah, bawa basikal saya tu, dan saya terus berbasikal. Saya kena mula. Saya fikir macam saya kata tadi, saya mengejar umur. Kita tak boleh nak menunggu-nunggu terlalu lama, dan jangan menunggu nak dapat sokongan, nak dapat ada orang bantu, ada orang nak bagi duit baru nak mula. Kita kena mula dulu. Tak kisahlah dah tengah jalan tu ada orang nak bantu. Alhamdulillah, macam saya, ramai kawan-kawan saya membantu. Saya pun tak sangka, memang saya tak sangka. Saya ingatkan saya seorang-seorang je ni sampai Pakistan ni. Tak sangka memang kawan-kawan saya, ya Allah, saya antara benda yang saya sangat bersyukur sangat, kawan-kawan saya bantu, tiba-tiba buatkan website, buatkan untuk putih lah. Ya, untuk dapatkan dana lah tadi. Memang sebab asalnya saya punya perancangan cuma nak gunakan YouTube channel saja. Saya ada YouTube channel yang sangat sendu lah waktu tu. Saya ingatkan saya boleh dapat yalah, kita ada income daripada YouTube lah kan, untuk support saya punya perjalanan. Rupa-rupanya kawan saya cakap tak boleh. Tak mungkin kita boleh dapat hampir 500,000 tadi daripada YouTube channel saja. So dia orang datang membantu. Jadi kena mula. Kena mula. First step tu kena buat. Paksa sikit lah. Ya, kena paksa. Dan jadi saya juga ingin mendapatkan menyerulah supaya orang kawan-kawan di luar sana, masyarakat, follow kita punya Facebook dan juga internet, kita punya website semua ni, dan bantulah kami untuk kita memberikan inspirasi kepada rakyat Malaysia dengan membeli merchandise yang kita jual lah. Kita punya t-shirt, topi. Apa website dia bang? Website dia, Facebook dia? 0to8000.com. Senang saja. Zero Z-E-R-O. Okay. T-O. Okay. 8,000. 8,000. 0 ke 8,000. Sama, Facebook pun sama lah. Semua sama. 0to8000.com. Dan dekat situlah kami, dengan cara itulah kami boleh menyokong untuk kami mencapai impian. Bukan impian saya saja sekarang. Kita dah jadikan dia satu impian untuk negara, untuk semua masyarakat, dan bagaimana kita nak mencapai impian kita sendiri dengan berdikari ni tadi. Okay. Jadi saya kat sini mengucapkan selamat berjaya. Terima kasih banyak-banyak kepada Abang Kicok. Nanti dah naik puncak, jangan lupa kami, jerit nama kami ke ataupun tulis nama kami kat saji ke. Boleh. Okey, jadi selamat berjaya. Saya doakan semoga perjalanan abang dipermudahkan. Terima kasih semua. Satu lagi perkongsian nak kongsi sikit untuk semua.
yang mana Kicau ni dah sampai ke puncak Gunung Manaslu, dapat kibarkan bendera Malaysia. Itu pun satu kebanggaan buat rakyat Malaysia dan satu lagi dengannya sempat juga melaungkan azan Ya, saya sebenarnya tak sengaja melaungkan azan. Saya cuma bersyukur yalah, kita sebut nama Tuhan Allah, nama Allah, tiba-tiba jadi azan. Alhamdulillah lah, benda tu satu mungkin jadikan satu inspirasi jugalah untuk kita. Dan saya menyanyikan lagu negaraku. Oh, ya ke? Itulah kebanggaan kita. Ya, cuma lagu negaraku dalam video dia suara saya sebab saya gunakan mask oksigen tadi, dia tak berapa dengar. Tapi saya ada postkan dekat Facebook saya. Kalau di TikTok agak FYP juga. Wow. Alhamdulillah. Jadi bernaikkan semangat patriotik lah kepada orang lain. Alhamdulillah. Itu semua rezeki. Saya tak sangka saya ada tenaga untuk boleh azan dan boleh nyanyi. Sebab sebenarnya kita nak bercakap pun susah waktu tu. Nafas kita terlalu pendek. Betul-betul. Oksigen sangat nipis. Saya tak tahu rezeki yang Tuhan berikan saya tenaga tu boleh nyanyi dan boleh azan tu tak tahu saya datang dari mana. Tahniah. Semangat membara mungkin. Betul. Ya. Semangat membara. Takkan ingat sampai berbila tak tahu Baik, Alin, ada apa-apa soalan lagi? Itu saja, kita ucapkan terima kasih atas perkongsian yang memberi semangat. Kita doakan untuk perjalanan seterusnya, untuk Abang Kicuk kita diberikan kesihatan yang baik. Betul. Dan kita dapat dengar nanti kejayaan tu FYP lalu dekat TikTok kita. Zero to 8,000. Semangat membara. Baik, terima kasih ucapkan kepada personaliti yang orang ngaba minggu ini, iaitu Encik Muhammad Hafiz bin Bachok ataupun Kicuk. Dengan perkongsian hari ini, pendaki Gunung Manaslu, iaitu gunung ke-8 tertinggi di dunia, dengan membawa tagline semangat membara. Banyak perkongsian hari inilah, harapnya dapat memberi inspirasi buat semua pendengar dan juga penonton Ayat Orang Ngaba hari ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Abang Kicuk. Sama-sama. Selamat berjaya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Baik, Assalamualaikum. Salam. Itulah dia untuk minggu ini menarik kan. Saya kejap lagi lepas habis konti, saya nak kenapa? pergi Nak mendaki? nak pergi Bukit Beruang je. Nak pergi mendaki. Nampak tak? Betul macam tadi Abang Kicau cakap apa? Mesti Kita mulakan. nak kena paksa kan. Betul, kena ada paksaan sedikit.